Kalau tidak disunatkan, nak buat korban, lembu yang besar. Sebab tu, korban yang besar ganti isi bin azim tu. Nanti kita akan baca. Ya. Ya. Jadi korban, Ustaz. Macam mana? 50 ekor. 50 ekor setahun. Jadi kita sebab korban ni waktu sembelihan terhad. Dia bunyi 50 ekor tu bukan disimpan, dia sebelah-sebelah kering lah. Oh, dia kering. Boleh dah, tapi dia dah tak buku manfaat. Tak tahu. Dia pun pandai sebelah tapi dia buat kering. Dia buat kering simpan ada air. Jumur tu setahun. Dari satu sudut memanglah membantu pondok tu, tapi sebenarnya banyak orang kampung. Kita orang keluar duit ni kan, boleh makan 30 orang belajar tu. Ada kadang-kadang kata kita nak pergi tengok kawan saya, ada di tempat pondok dia minta komputer, bawa pergi komputer, rupanya baru buat pada saat belajar tak ada lagi, minta komputer lah. Masalah tu bila pergi sendiri, dia suruh hantar saya, suruh wakil daripada sini dia atas. Bila dia pergi turun sendiri, bila dia tengok pada saat belum wujud, baru nak cadang orang. Masalah kita dah banyak pergi komputer. Itu kalau dia sembelih siap-siap, tak apa. Tapi orang pergi, dia tak hantar dia punya maknanya pada orang yang buat korban. Sepatutnya dia kena bagi kepada orang biasa sikit, orang miskin sikit. Sepatutnya semua bagi kat semua kat pelajar. Jadi itu kan miskin saja. Jadi orang kampung yang masih ada anak ramai tak dapat. Saya tanya-tanya baru tahu, baru dia tak dibak dia dulu kan. Itu maksud besar. Kata segala besar pada ni Allah Ta'ala ganti penebusan yang besar pada besar darjat. Sebab apa? Kerana dia tebusan bagi seorang Nabi. Kerana kalau itu hibah tak besar pun, tapi hibah kita bayangkan Allah ganti kepada Nabi Ismail. Maknanya hibah ni bukan sebarang hibah, walaupun dia kecil. Jadi ulama setanggung tu penebusan yang besar, maknanya besar, maknanya tubuh hibah penuh sihat. Kata ulama ada penebuhan yang besar darajat hibah saya. Sebab dia ganti Nabi Ismail. Maknanya dia bukan ganti, bukan sebarang orang. Allah ganti yang hibah dengan Nabi Ismail. Maknanya hibah ni hebat. Lalu itu dalam kitab Al-Takwilah Al-Mujiyah, dia kata hibah yang disebut besar martabatnya. Kerana apa? Dia merupakan tebusan bagi dua orang Nabi. Bukan ada dua orang Nabi bilang, bukan seorang Nabi, dua orang Nabi. Kata ulama cukup biar dia faham atas. Sebenarnya hibah itu tebusan bagi dua orang Nabi. Pertama Nabi Ismail. Tahu seorang yang bernama Nabi Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad baik pada keturunan Nabi Ismail. Kalau Nabi Ismail sebenarnya Nabi Muhammad tak tahu. Nampak? Kata ulama dulu hebat. Apa tu ulama tasawuf dia dapat sedompet kasyaf. Jadi kasyaf ni kita tak, konsep kasyaf ni kita tak boleh nak buat jadi dasar hukum. Kadang-kadang Maulana Zakaria, ulama hadis, dia sampai satu tahap kita nampak pelik. Sebab dia ada mendapat kasyaf tapi kita tak boleh tahu. Cuma kita nak boleh dengan keadaan kasyaf tak boleh. Ni aku dapat dengan keadaan kasyaf, nak hukum tak boleh. Aku dapat dengan mimpi tak boleh. Walaupun benda tu secara pribadi seorang yang dapat, dia boleh beramal tapi dia tidak boleh. Nabi Ibrahim dapat mimpi ya. Sebenarnya apa? Lalu hadis sekarang dia sahih di sisi ahli kasyaf, tapi dia dhaif di sisi ahli hadis. Ada kita tidak beramal. Saya di sudut pandangan kasyaf saya, hadis saya tak boleh. Walaupun di kasyaf pun ataupun
Kalau dia tak kasar, dia akan gunakan ciri kasar ini untuk menghalalkan apa yang dia nak buat. Ini dia masalah. Kalau itu tak boleh. Kita guna kasar, mimpi tak boleh dijadikan dasar hukum. Al-ru'yah dan tasbutu bil ahkam. Jadi kata ulama, kibah ni besar derajat sebab apa? Dia sebagai penebus bagi dua Nabi. Kenapa dua Nabi pula? Nabi Ismail kan? Dan pertama Nabi Ismail, dia ganti Nabi Ismail, dan dia juga penebus daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad daripada keturunan Nabi Ismail. Kalau Nabi Ismail disembelih, tak wujudlah Nabi Muhammad. Takkan ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia Nabi Ismail. Nabi-Nabi yang lain dia main ikut Nabi Ishak. Ishak main Yaqub, Yaqub dan turun sampai Yaqub dan turun. Nabi-Nabi yang lain, Nabi Muhammad dia Nabi Ismail. Dia jadilah bangsa Arab, dia Nabi Ismail. Dia situ. Sebab tu yang Allah kata apa? Wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami tebuskan Ismail dengan sembelihan yang besar. Besar itu kata-kata sekalian, besar darajat, hebat sangat. Kibah itu sebab dia berganti Nabi Ismail sendiri. Bahkan kata ulama tasawuf, dia berganti Nabi Ismail, dia berganti Nabi Ismail dan Muhammad sendiri. Kalau dia tidak menggantikan Nabi Ismail, sudah pasti Nabi Ismail dan Ismail, maka tak akan wujud Nabi Muhammad SAW. Tak kala menyuruh Allah dengan menyembelih akan anak yang kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan berebusan, dan Allah suruh sebelah itu pada ketika gelincir matahari. Gelincir bukan terbenam, zuhur lah, gelincir matahari. Bila ada berkhidmat istiwa dari sana, dia dah cenderung ke barat. Maka sembahyang dia 4 rakaat. Tu ada sembahyang. Nabi Ibrahim sembahyang 4 rakaat. Sebab apa? Yang pertama syukur bagi menebusnya. Allah Ta'ala ganti dengan tebus, bukan binatang tu. Allah tak disyukur kerana Allah ganti, bukan kibah tu, ganti saja. Dan yang kedua, membukakan duka cita anak, kerusian anak. Nabi Ismail rusing juga main pisau dekat telefon, kan? Walaupun dia rela disembelih, tapi main pisau dekat telefon rusing juga. Dan yang ketiga, menuntut reda Allah. Maksud apa? Apabila dia menunaikan perintah, lalu Allah Ta'ala gantikan dengan kibah, maknanya yang penting aku telah mencari reda Allah. Sebab bila Allah suruh, aku buat. Kalau aku tak buat, Allah mahu. Jadi aku buat yang keredaan Allah. Yang ketiga. Yang keempat, kerana keadaan sebab diberi penebus yang sama, kibah itu sendiri. Tadi itu maknanya Allah tebus. Yang keempat, diri kibah itu sendiri Allah ganti dengan penyembelihan yang besar, seperti firman Allah Ta'ala, wa fadainahu bi dzibhin azim. Surah As-Saffat ayat 107. Surah As-Saffat ayat 107, wa fadainahu bi dzibhin azim, dan kami tebus akan Ismail dengan sembelih kibas yang amat besar, yaitu kibas yang bawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil. Ini macam kita balik belakang. Kibas yang diturun daripada syurga, iaitu kibas Habil. Dia kadang dia ada riwayat daripada Bani Israel. Kalau tak tahu Israel pun daripada ulama-ulama yang hebat, yang daripada ulama-ulama Yahudi dulu. Dia bukan semua riwayat Bani Israel ini salah. Dia tak selalunya salah, tapi tak semestinya salah. Nabi kata sendiri, jangan kamu mendustakan mereka, dan jangan kamu membenarkan mereka. Bila kamu dengar cerita ahli kitab, la tusaddiqu, jangan kamu mudah membenarkan mereka, dan jangan kamu mudah mendustakan mereka. Kalau kita tak tahu benda ni, kalau pasal benda ni dapat manfaat bagi kita, amallah.
Tapi Ibn Abbas dia tak akan mungkin perkataan daripada sebarang orang ulama. Mesti yang mungkin daripada Abdullah bin Salam. Jadi dia cerita mungkin perkataan ini. Tapi benda macam ni bila diberikan, bila tak suai ni, payah kita nak jawab. Payah kita nak jawab. Tapi sebenarnya boleh cerita betul-betul. Tapi oleh kerana Ibn Abbas yang cakap, jadi kita bersenyam. Cuba oleh Ustaz cakap, benar tadi lah. Jadi kibas yang dibawa turun daripada syurga ialah kibas Habil. Ini cerita Qabil dan Habil kan. Kibas tu. Jadi Qabil membunuh saudaranya Habil. Jadi kalau kita tengok di berlaku di Jabal Qusir. Jabal Qusir di Syria. Kalau kita pergi di Syria dan di Masjid, kita boleh tengok ada bukit besar itu simbol Syria. Di Masjid dia ada bukit besar itu dia punya Jabal Qusir. Jabal Qusir lah berlaku pembunuhan Qabil dan Habil di situ. Dan di situ ada satu bom dia beri mawar dan di situ ada satu batu besar itu tergantung. Nampak macam lidah, terbuka tu dia macam lidah. Lepas tu ada satu tapak tangan, satu tapak macam tu tahan. Bila kita tanya Syekh, kita bantu terkejut. Pertama kali dia lihat berlakunya pembunuhan di muka bumi. Dia terkejut, dia berjeri. Muka macam cerita saya ada gambar. Dia macam lidah dulu. Lepas tu dia sentuh tangan. Macam ada tapak tangan yang tahan. Macam Syekh jaga dia tu, tapak tangan Jibril. Dia tak boleh tutup bayar supaya kita boleh tengok. Kita lebih Jabal Qusir, kita boleh tengok. Itu cerita Allah Alam. Riwayat tu sama tahu tidak. Tapi lagu mana batu betul tidak. Jadi mesti ada berlaku satu hal. Tapi memang tak jauh dari situ dia ada makam Habil di situ di Barada. Jadi kibas yang bawa turun daripada syurga ialah kibas Habil. Dan pertama-tama orang yang sembahyang waktu asar itu. Jadi sebab dia wafat di suku Barada. Dan pertama-tama orang yang sembahyang waktu asar itu Nabi Yunus alaihissalam. Bila tu ketika dikeluarkan dia Nabi Yunus oleh Allah daripada perut ikan. Keluar daripada perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam ketika dikeluarkan oleh Allah daripada perut ikan Nun. Ikan itu sejenis berikan pauk. Pauk apa kita tak tahu pauk ni macam mana. Pauk punya juga ya. Kita sebut sejenis ikan pauk. Ikan pauk macam-macam. Tapi ini besar semua. Tapi tak besar tu tak tahu. Besar ikan pauk tu yang batu dah. Dia boleh makan banyak orang. Yang kita nak bayar besar ni sebab dulu saya pernah baca buku cerita Nabi Nuh. Saya ada tulis Nabi Nuh duduk atas ikan sejadah untuk baca Quran. Ada lampu dan ikan tu. Orang besar semua kalau duduk ikan tu. Tak, Nabi Nuh duduk macam tu, duduk sobek tu. Duduk tersebut macam tu, baru Quran semua nanti. Tapi Allah pelihara. Kalau tidak pernah mati lah. Allah pelihara. Dia datang Nabi dia besar ikan tu. Tapi saya boleh baca siap boleh duduk atas sejadah baca Quran, buat Quran kita buat dan gitu. Dia kata macam tak ada lampu pula. Lampu saya tak nampak Nabi dan dalam cerita tu aku nampak kan Nabi tu buat ibadat dan buat ikan. Bukan dia Nabi tu sebik dia tu. Sebab apa? Dia sebut macam Farh ni macam anak ayam
Oh, keluar daripada telur. Dia bayangkan. Kalau nak kira bulu tak ada pasal-pasal. Ini sebab hidup dalam tu. Itu dia disebut tadi. Ketika dikeluar akan dia Allah daripada perut ikan. Dia keluar tu bukan apa. Dia Allah bagi dia ham dekat dia, wahyu dekat dia, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan dia baca tu. Sebab dia rajin baca tu, ikan kopi lah luah dia, buang dia. Daripada perut ikan, macam-macam paling ulama. Kata sekian 40 hari, kata sekian 7 hari, kata sekian 3 hari, kata sekian 4 jam. Duduk, kata sekian 40 hari duduk dalam perut ikan. Dikeluarkan oleh Allah ikan seperti burung anak. Bukan burung anak, seperti anak burung yang tiada berbulu baginya. Seperti mana anak burung, apa sedang burung. Bukanlah dia keluar macam anak burung. Pada pihak lemah, tak terdaya, tak kena cahaya. Jadi belok macam anak ayam. Macam anak burung. Bukan anak ayam tak boleh keluar-keluar, dia kuat lagi. Anak burung dia duduk dalam perut ikan begitu. Kalau tidur relax dalam perut ikan, tapi duduk semayang, dia tak keluar macam tu lah. Sebab tu anak-anak burung bila keluar daripada sarang pada begitu, tak ada bulu, macam tu. Nabi hidup keluar macam tu. Farq dia bagi. Dan hadis sebut farq. Nabi hidup keluar macam tu. Juga dah bila datang sebab ini ini. Dan kita tu dalam kesempitan, kalau duduk dalam negara, duduk tempat sempit ataupun begini, kita ada yang baca la dan sebagainya. Atau duduk dalam tempat yang sesak, nak keluar kat negara mana, baca la dan sebagainya. Kalau perempuan yang nak mana, dia tu rajin baca. Kalau dia baca, dia pun rajin baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rajin baca. InsyaAllah mudah keluar. Baca ulang. Mudahnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Dan ia di dalam tempat gelap. Dia duduk pada tempat gelap. Gelap seluruh 4 gelap. Mana? Pertama, gelap zulmat kesalahan. Dia duduk di dalam gelap ataupun gelap zulmat kesalahan. Ini kesalahan yang diserupakan dengan zulmat. Dia dosa. Dia bagi satu kesalahan, dia bagi satu gelap. Bila kita buat dosa, hati kita gelap. Maksudnya kita dalam kegelapan dosa. Jadi satu. Tapi kita sebutlah dosa. Sebenarnya Nabi Yunus ni dia bukan buat dosa. Nabi ni maksud dia bagi rupa dosa. Itu dia bagi mimbabi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Dia masuk dalam kategori hasanatul abrar, baik bagi orang mukmin biasa, sayyiatul muqarrabin, jahat dan maksiat bagi orang yang hampir dengan Tuhan. Itu semua akan takdir siap. Pertama, kelam zulmah, kesalahan. Sebab Allah dendam dia. Allah dendam Nabi Yunus. Sebab kaum dia mengajuk dekat kaum dia. Dakwah dekat kaum dia, kalau dia malu dekat kaum dia tak mau beriman. Dia kata jagalah nanti turun balik dekat apa. Dia aku nak bawa diri. Dia bawa diri. Bala turun semua. Bala turun semua. Bila bala turun, dia tak belilah. Dia pilih turun dia. Aku tak beli kat awak. Bila bala turun, kaum dia banyak kan Tobat aku ni sebab bala turun. Bila lagi tempat lama kita turun kepada Allah, kamu percaya kepada Tuhan. Yunus tak tahu yang Yunus kata, mantap si Allah dalam kitab itu. Aku tak mau beli dah apa.
Rupanya kawan dia bertobat. Kawan dia bertobat. Ditumpang naik kapal Melayu nanti ke mana? Naik bawah. Sampai kapal dia balik. Jadi dalam syurah-syurah itu kapal dia balik, dia mesti salah seorang kena korban. Sebab akhirnya berat. Bila dah nak terbalik, berat, sebab angin dan sebagainya, dia kena seorang kena korban. Kena korban turun. Jadi undi-undi kena kat Nabi Nuh. Semua tuan tak reza. Kena kat Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh kena tuju dah. Kalau tu bom, kau bom sambut. Itu maknanya Tuhan. Mana soalan macam dalam orang-orang Tuhan saya, itulah bala dia banyak. Kita nampak macam Tuhan bala dia bukan. Tuhan saya. Tuhan saya dia, Tuhan ni dia sayang, dia bagi bala dan pujian. Pada orang yang paling banyak kena bala adalah para Nabi. Para Nabi ni Tuhan sayang. Kita beri kita sayang, kita bagi kita tak beri pujian. Kita beri pujian dan sebagainya. Allah tak ada beri pujian. Dia kena telan kan. Kita bila baca kitab kita kena baca kitab. Ni kalau saya nak cerita Nabi Yunus, cerita Nabi Ismail nak sembelih hidup memang banyak. Tapi bila baca kitab dia kena baca kitab ni. Ini bukan saya main ni banyak macam. Kalau saya nak beritahu ya pun boleh ni. Macam mana Nabi Ismail merayu apa dia disebut di saat Nabi Ibrahim nak sembelih dia. Tapi saya main bukan macam apa. Kalau saya main cerita berlebar-lebar sikit, saya tak mana. Sebab tu kena beza. Kadang-kadang ustaz kau mengajar cerita sikit, kena faham. Yang kau dengar tu ustaz macam apa? Kau jadi tak. Bila main dengan ni saya jadi tak macam apa. Saya nak sama. Ni penuh sangat. Saya nak sama. Kita Nabi Ismail, Nabi Yunus, lagu sejarah dia. Dia orang cerita ikan tu dalam tak cerita lagi. Tapi lah baca kitab ni sesuatu mana disebut, saya sebut. Tak sebut. Tu jawab dia tak kalau saya nak ceramah. Kalau dia tak habis. Dia tak habis. Bila kita kena faham. Bila kita dengar ustaz dia kalau kitab, kenapa ustaz dia baca gitu sikit. Dia baca kitab. Ustaz tu dah cerita ni, dia ceramah. Kan kita beli ustaz kitab tu jadi macam ustaz dia lah. Jadi kita faham. Saya pun saya tak mau cerita banyak-banyak. Kita pada bila disebut kesalahan, saya cerita sebab kalau dia dosa. Lebih betul saya tak mau cerita. Sebab kita ada baca kitab. Seperti anak burung yang tiada berbulu baginya. Tak adalah ia dalam 4 kelam. Pertama kelam penuh kesalahan. Kesalahan dia di antara dia dengan Allah. Jumlah kesalahan maknanya dia merasa dia salah. Dia merasa dia salah. Sebab apa? Dia lari daripada kaum dia. Rupanya kaum dia bertobat. Dia tak sedap. Okey. Dan kedua, kelam airnya. Air tu bukan cerah kelam. Duduk dalam ikan tu. Dan ketiga, kelam malam. Masa jadi ke malam. Maknanya masa dia kena turun tu malam. Itu dia. Kamu pun nak maju. Kita bayangkan ombak dengan lubang. Tujuh kalau. Tujuhlah dia macam mana. Dengan budi dia. Tujuh untuk gelak-gelak. Dia mata hati, dia mati lah. Dia pun tak boleh lah. Malam. Dan keempat pula, kelam perut ikan. Perut ikan gelap tau. Duduk dalam perut ikan. Mana dia cerah dalam perut, dia tak apa boleh ni. Gelap perut ikan. Dan adalah keluarnya Yunus daripada perut ikan pada ketika waktu asar. Dalam ikan tu mana dia bayang, kita tak tahu bayang apa. Duduk aku harilah. Dalam sekali duduklah ila anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia baca. Ikan tu piluh. Keluarlah daripada ikan waktu asar. Macam mana ada burung keluar daripada telur. Gitu. Dan aku ni melelong-melelong. Dia duduk lama sangat. Kalau kita cukup dapat kita 40 hari semua. Dan
Ketiga kelam malam, keempat kelam ikan. Dan adalah keluarnya itu pada ketiga waktu asar, keluar lembu ikan. Maka sembahyang ia 4 rakaat cukup bagi Allah daripada kelepasan 4 zulmah itu. Zulmah dosa yang kesalahan dengan Allah. Zulmah air itu sini, air laut itu dah memang gelap kan? Dan ketiga zulmah nisbat memang waktu itu malam. Dan yang keempat nisbat zulmah dalam ikan. Habis. Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa alaihi salam. Itu orang yang pertama sembahyang maghrib. Nabi Isa alaihi salam. Tak kala dikeluar akan dia Allah daripada antara kaumnya. Kalau Allah angkat dia ke langit, dia lari daripada kaumnya nak bunuh dia, angkat ke langit. Pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa AS. Tak kala dikeluar akan dia Allah daripada antara kaumnya. Dan ada yang demikian itu pada ketika jatuh matahari. Jatuh matahari, terbenam matahari. Isa bin Maryam binti Imran bin Bashir bin Amun bin Misha bin Haskiyah bin Ihrib bin Mushid bin Azaziyah bin Amsiyah sampai jumpa sampai Nabi Daud. Panjang. Dia bertemu dekat Nabi Daud. Maka pertamanya, maka ia sembahyang pada rakaat yang pertama itu supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah. Menafikan bagi ketuhanan ini daripada bersifat dengan sifat ketuhanan daripada yang lain daripada Allah. Sebab apa? Sebab kaumnya beribadat lain daripada Allah. Jadi tidak menolak ketuhanan yang lain daripada Allah. Ketuhanan ini bersifat dengan ketuhanan mana? Istighna'uhu an kulli ma siwa waftiqaru kullu ilaihi wa waftiqaru kullu ma ada ilaihi. Atau waftiqaru ilaihi kullu ma ada. Itu uluhiyah. Sifat ketuhanan al-istighna an kulli ma siwa, dia terkaya, dia tak bahaya daripada senang, daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Wal istiqamu ilaihi kullu ma ada, dan berhajatnya kepada oleh setiap yang lain daripadanya. Mana sifat uluhiyah ni dia tidak berhajat kepada yang lain. Istighna yang lain berhajat kepada dia. Pertama dia panggil istighna, kedua dia panggil istiqam. Jadi dia menolak ketuhanan yang lain daripada Allah dengan sebab kaum dia beribadat kepada lain daripada Allah. Maka dia nak menolak itu, dia buat dan sembahyang itu untuk nak menolak, nak menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Itu rakaat pertama. Dan kedua, bagi menafikan tuhmah daripada ibunya. Bagi mana seorang dia sembahyang itu nak minta kepada Tuhan. Menolakkan tuhmah daripada ibunya, daripada dituduh oleh kaumnya. Awalnya sebab kau dia tuduh bahawa ibunya berzina dan tidak macam mana boleh mengandung. Ada pula yang kasut pula dia kata, oh, mak dia Maryam ni berkahwin dengan Tuhan. Sedangkan dia tak mau dengar benda tu. Mana boleh kahwin dengan Tuhan? Mau Tuhan bukan jadi kahwin. Jadi dia sembahyang rakaat kedua tu untuk nak menafikan, menolakkan tuhmah tuduhan daripada ibunya, daripada dituduh oleh kaumnya. Mana kaumnya tuduh mak dia buat jahat, berzina dan sebagainya. Kata perempuan zina, dia kata nama ni. Baik.
ketiganya, rakaat ketiga, kerana memberi bekal akan ketuhanan itu bagi Allah juga. Memberi bekal ni, maksud memberi bekal ni taksir. Taksir, apa dia taksir memberikan? Ikhrajul mungkin minal adam ilal wujud. Itu dia bagi taksir. Ikhrajul mungkin minal adam ilal wujud, mengeluarkan mungkin daripada tak ada kepada ada. Itu mana memberi bekal. Kita bukan beri bekal. Kita tak beri bekal. Kita hanya usaha. Perbuatan kita hanyalah usaha dan ikhtiar. Perbuatan Allah ialah taksir wal ijad, memberi bekas dan menjadi. Kita hanya membentuk rumah, durinya kita buat. Kita buat daripada papan mai mana? Papan mai pokok. Papan mai pada kayu. Kayu mai mana? Mai pokok. Pokok mai mana? Mai Tuhan. Maknanya kalau dia buat rumah Tuhan kan buat. Kayu rumah dia kayu Tuhan buat. Kau hanya membentuk, membuat bagi bentuk rumah. Rumah yang besar. Rumah batu saya buat, mana kamu buat? Batu mai mana? Batu dari simen mai mana? Dan batu mai dari pasir mai mana? Pasir mai kena mai mana? Mai sungai mai mana? Allah. Dia dah bilang kepada Allah itu. Ini cerita kafir tak apa, ini panjang. Memberi bekal akan ketuhanan bagi Allah. Kerana kerana dia ingat kata rakaat pertama itu menafikan meniadakan ketuhanan yang lain kepada Allah. Rakaat kedua nak menolakkan tuduhan terhadap Siti Maryam. Jadi maknanya dua-dua ni bergantung dengan makhluk. Dua-dua ni dia bergantung dengan makhluk. Sebab apa nak Nabi? Sebab apa? Sebab kaum dia menyembah daripada Allah. Jadi dia nak beritahu kata dia ada Tuhan selain Allah. Dan pula dia sembahyang itu kerana nak menolak tuhmah. Mana? Tuhmah kaum dia. Disebab kaum dia kata ibunya berzina. Jadi ini dia orang panggil dia sembahyang kerana berkaitan dengan makhluk. Maka munasabah dan dua ni digabung. Sebab itu dibuat sebab itu dibuat satu tahiyat. Sebab itu dua ni satu tahiyat dan maghrib tahiyat yang lain. Kalau kira apa salahnya satu rakaat saja pun nanti orang buat satu tahiyat macam boleh subuh. Tapi lah dua ni satu tahiyat sebab dua ni berkaitan dia minta dekat Tuhan dengan sebab berkaitan dengan kaum dia. Sebab kaum dia tak sembah Allah. Jadi dia nak memberitahu kata dia ada Tuhan bagi Allah. Dia sembahyang minta kepada Allah. Dan yang kedua sebab kaum dia bila ibunya berzina. Jadi dia sembahyang pakai itu. Jadi dua ni berkaitan dengan makhluk. Sebab maka dua-dua ni digabungkan menjadi satu tahiyat. Adapun rakaat yang ketiga itu sebab dia nak mengatakan Allah lah yang dia nak bergantung. Dia bergantung dengan Allah yang Maha Esa dan Allah yang berbuka. Maka dijadikan satu tahiyat pula khusus bagi rakaat yang ketiga. Maknanya soalnya dua ni dengan satu ni beraslian. Dan tidak apa salahnya dijadikan tiga ni satu tahiyat. Dari sebab yang ketiga tu dia nak beritahu kata Allah yang membekas. Itu sebagai. Dan yang ketiganya tinggal kerana inilah dua rakaat yang dahulu itu berhubung keduanya dan yang ketiga daripada rakaat itu tunggal sendirinya. Satu-satu dia tinggal bersendirian. Sebab itu dia adalah Allah. Sebab dia kata yang menyebabkan hanya Allah. Tak pakai dengan kau dia. Itu Ini kalau tu cerita dalam masjid dan surah
Boleh dah satu malam kita maghrib sampai Isyak. Satu slot. Tambah-tambah sikit. Habis. Saya nak baca sampai habis. Tak apa nak keluar nanti kat keluar je tengok nanti. Kita nanti dia lupa. Pertama, baik. Dan pertama-tama orang yang sembahyang Isyak itu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Imran bin Bahis ketika sesat jalan waktu keluar dia daripada Madian. Dia keluar daripada Madian. Madian ini tempat, Madian sekarang di Jordan. Dan di dalam Madian itu terdapat makam Nabi Allah Syuaib di atas puncak bukit. Ini satu tempat, maknanya Madian ini satu tempat di Jordan. Di Madian itu ada makam Nabi Syuaib. Pertama-tama orang yang sembahyang Isyak itu Nabi Musa AS ketika sesat jalan waktu keluar dia daripada Madian. Dan adalah pada waktu dia keluar itu di dalam duka cita isinya. Masa dia keluar itu dia dalam keadaan duka cita isinya. Sebab tu baca kita tidak faham elok duka cita tu. Dia kata apa? Dia keluar dengan duka cita di isinya. Dia marah bini dia. Bukan. Mana cerita isi Nabi Musa pula kena isi Nabi Lut. Tak apa. Nabi Lut, Nabi Musa. Dan duka cita ni dia keluar dengan Lungsi dengan keadaan macam mana bini dia. Juga tak boleh. Duka cita dia, kita ada tiba duka cita. Sebenarnya dia tahu kata lungsi. Duka cita isinya bukan pada dia keluar daripada Madian dalam keadaan dia merajuk dengan bini dia. Sudah. Lungsi ni risau. Sebab apa? Sebab pada ketika dia keluar daripada Madian isinya mengandung. Dan masa dia keluar waktu malam. Dan pada masa itu kata ulama hujan banyak. Jadi dia rusi, dia risau dia. Dan keselamatan bininya. Itulah mana dia. Dan duka cita Harun saudaranya. Duka cita dia Harun tak rusi pula macam mana Harun nanti kalau tinggal. Aku nak pergi ke Mesir, nak tinggal Harun, tinggal pula bini pengorbanan tu. Di mana duka cita. Nabi Harun dia lembut sikit. Saudaranya, abangnya, dan duka cita seterusnya. Seterusnya mana? Fir'aun. Risau pula nanti nak jumpa dengan Fir'aun. Dan duka cita beberapa anaknya. Anak Musa. Dan mana anak aku? Maka dilepaskan Allah daripada yang demikian itu duka cita sekaliannya dengan janjinya Allah yang sebenarnya. Dan ada yang demikian itu mana Allah lepaskan duka cita Nabi Musa pada waktu Isya yang akhir. Isya dekat nak subuh dah. Maka sembahyang Nabi Musa barakan syukur akan Allah di segala duka cita yang empat itu. Dan cerita ni pula panjang. Tapi buka sendiri cita-cita Nabi-Nabi. Kita nak cepatkan pasal. Jadi macam-macam mudah dapat. Tidak macam dulu. Dan kalau ada internet boleh tengok kedai-kedai buku banyak sekarang. Dan pada riwayat yang lain, cerita memang panjang satu-satu. Dan pada riwayat yang lain bahawasanya subuh itu bagi Nabi Allah Adam dan turun itu Nabi Daud. Itu riwayat lain. Dan asal itu bagi Nabi Sulaiman. Dan maghrib itu bagi Nabi Yaqub. Dan Isya itu bagi Nabi Yunus. Itu yang pilihan. Cuma macam pernah saya sebut tadi,
tentang adakah wujud sungguh sembahyang. Cuma ini sebut dah sembahyang, dia tak semestinya dia sama dengan sembahyang macam kita. Kalau kata syariat Nabi itu Allah suruh rokok saja, sembahyang nama dia. Nama dia sembahyang. Jangan kita bayang kita tahu ya Nabi Adam sembahyang kita rokok itu pula. Adam mungkin Allah syariat dia sembahyang, dia sembahyang cara diri dia. Dan kalau kita contoh saya bilang, tu Adam sembahyang juga dia rokok. Dia rokok sekali, rokok ini 2 rakaat. Tu Nabi SAW datang. Dia nak sama, dia tak sama sebab benda ni Nabi ambil dekat Allah Ta'ala khusus. Macam tu, bagi kata ulama, as-salat tushbihu salatana, sembahyang Nabi ini menyerupai dengan sembahyang kita min haitsul jumlah. Min haitsul jumlah, bukan dengan secara taksir, dengan secara umum. Mungkin Nabi ini dia hanya rokok dan sujud, itu sembahyang dia. Kemudian dibuat lagi rokok sujud 2 rakaat. Ada sembahyang ni diam saja, baca ayat tertentu, sembahyang lagi. Itu. Cuma kita mungkin kaifiat lain. Kaifiat kita lain. Cuma sembahyang dia ini haitsul jumlah. Walaupun kita tak tahu secara detail, dari sudut sama di mana, tapi sembahyang tu Nabi juga sembahyang. Sebab dalam ayat Quran Allah kata, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifi. Aku telah mengarahkan Nabi Ibrahim dan Ismail bahawa mereka sucikan Baitullah, rumah aku, kepada orang yang bertawaf, wal 'akifin wa ruk'is sujud, dan orang-orang yang beriktikaf, dan orang yang rukuk dan sujud. Itu masa bila Tuhan kata tu, masa Nabi Ibrahim dan Ismail. Aku suruh mereka bersihkan rumahku untuk orang-orang yang nak beriktikaf, nak bertawaf, dan orang-orang yang nak rokok dan sujud. Jadi kalimah rokok dan sujud ni dah Allah sebut dah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Allah kata kepada Maryam, wahai Maryam, uqnuti, duduk aku kamu li rabbiki, bagi Tuhan kamu, wasjudi, sujudlah, warka'i, dan rokoklah, ma'ar raki'in, wahai Maryam. Allah suruh rokok, suruh sujud. Tadi dia kata, rokok saja. Kita berlangsung dalam Quran, wal kaum ma'rokin. Kemungkinan juga sembahyang macam kita, tapi tak sama 100%. Ada kemungkinan warkai masjid itu Allah Nabi tahu kata sembahyang dengan caramu. Tetapi Allah ni boleh sebut sembahyang, dia sebut rokok. Tapi mungkin syariat Nabi pada masa itu bukan rokok, tapi Allah terjemahkan sembahyang mereka dengan rokok dan sujud. Macam-macam kemungkinan. Macam-macam kemungkinan. Cukup baca ayat Quran yang kita tak pasal. Rabbana askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku telah duduk letakkan anak zuriatku di satu lembah yang punya tanaman di sisi Baitullah Al-Haram. Rabbana liyuqimu shalah, supaya mereka mengerjakan sembahyang. Ini Allah riwayat perkataan Ibrahim, supaya mereka boleh sembahyang. Jangan kita kata sembahyang tak ada. Cuma kata sembahyang macam kita, kau ustaz, kita nak sembahyang tu, lagu mana tak kira. Habis itu Nabi kata Nabi Isa sembahyang asal. Sembahyang asal, bukan sembahyang macam kita. Mungkin macam kita, tak
Tak macam kita. Tapi namanya sembahyang cukup. Sembahyangnya pada waktu asal, maka kita panggil kita ni sembahyang asal tu ya. Jadi dengan kita mungkin ayat Quran ini menguatkan lagi riwayat itu. Maknanya apa? Nabi-nabi itu memang sembahyang subuh. Tapi kita kata macam mana Nabi tidakkan sembahyang di syariat pada zaman Muhammad, macam Nabi ada sembahyang dan apa-apa. Doa riwayat dari kata Ibrahim, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimah shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku ni orang yang mendirikan sembahyang dan zuriat-zuriat aku juga orang yang mendirikan sembahyang. Lalu mana sembahyang tu? Kalau kau pandai sangat nak tanya, lalu mana sembahyang Nabi Ibrahim? Fala lahu malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia sembahyang menghadap mihrab. Jadi cukup banyak lagi dalam Al-Quran dan juga dalam hadis di mana ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi dapati Nabi lalu di tempat Nabi Musa. Nabi melihat Nabi Musa qa'imun yusalli fi qabrihi. Dia sedang berdiri sembahyang di sisi kuburnya. Jadi maknanya cerita Nabi-Nabi sembahyang ini memang sabit dalam bukan dalam hadis, dalam Quran bersama-sama ulama-ulama. Jadi banyak jawapannya. Cuma apa pun nak sebut, ada riwayat ini lemah berbanding riwayat mengatakan semua ini semua serah dekat Tuhan, semua ini tak ampuni.